السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الزاريات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائلين والمحرومون. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah, insyaallah kita sambung pada pagi ini muka surat 172. Okay. Bawah sekali. 5 jenis penawar bagi hati ketika mengalami waktu gelisah. Makalah ini diambil daripada nasihat ataupun perkataan Sayyid Jalil Ibrahim Al-Khawas. Dia adalah merupakan orang-orang sufi dan dia adalah di antara sahabat kepada Junaid Al-Baghdadi. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab At-Tibyan, sebahagian ulama menambah 5 perkara itu dengan berbagai perkara sebagai penawar bagi hati. Tetapi sebahagian perkara-perkara tersebut sudah dimasukkan di dalam bahagian yang lain, yang pada dasarnya sudah mencukupi di dalam 5 penawar bagi hati tersebut. Yang pertama, apabila hati kita dalam keadaan gundah gulana, bersedih, manusia ni dah semula jadinya bila dia diuji dengan sesuatu, dia akan susah hati. Demam ke, batuk ke, selsema ke, duit tak cukup ke, kan? Ataupun keluarga sakit ke, pelbagai macam jenis ujian sama ada di dalam diri ataupun di luar diri seseorang. Maka sudah tentu sifat diri yang telah diuji sedikit sebanyak
ada rasa sedih, ada rasa gundah gulana. Maka nasihat daripada Ibrahim Al-Khawas dan juga dinukilkan di dalam kitab At-Tibyan bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, nasihat mereka kepada mana-mana termasuk di antara kita yang hati sedih gundah gulana ialah bergaul ataupun berkawan ataupun berdamping dengan orang-orang yang soleh. Maksud orang yang soleh ialah orang-orang yang ahli melakukan kebajikan dengan cara menghadiri majlis ataupun forum ataupun pengajian. Nah, contoh kuliah maghrib, subuh, duha dan sebagainya. Kemudian kita juga menghampirkan, mendekatkan diri kepada mereka-mereka yang soleh, iaitulah mendengarkan cerita orang-orang yang soleh. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah, kalau kita rasa diri kita susah, sebenarnya yang paling banyak menerima ujian adalah di kalangan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia diuji daripada segala servis, dari segala penjuru. Kita lihat contohnya daripada awal lagi, ketika dia menyampaikan dakwah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, penghalang yang pertama adalah bapanya sendiri. Dengan strategi dia mundur satu langkah, dia mengalah sebab bapanya telah mengugutnya, kalau engkau tak berhenti daripada perkara ini, kan, engkau jauh, engkau keluar. Sebab itu dia, tak apalah, dia tengok bapa dia ni dah kerah semacam, dia pun dia tinggal. Tapi dia nasihat, dia kata, ayah, walaupun saya tinggal ataupun berpisah daripada ayah, tetapi ingat, saya tetap sayangkan ayah. Saya tetap akan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan dapat memberi hidayah kepada ayah. Okey. Kemudian bila macam tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diuji lagi dia dengan satu kesedihan, iaitu dia di zaman dia diperintah oleh raja-raja ataupun pemerintah yang zalim, Namrus. Di antara kekejaman ataupun Namrus ni, dia tak boleh tengok perempuan lawa. Perempuan lawa je dia nak rampas, nak ambil. Kecuali kalau dia adalah saudara kita, mak kita, adik kita, kakak kita, hak tu dia bertolak langsung. Tapi kalau bini, sebab tuan-tuan, kita tahu sebelum kedatangan Rasulullah yang panggil zaman jahiliyah, perempuan tidak ada nilainya. Perempuan adalah hanya sekadar untuk pemuas nafsu. Dan perempuan ni boleh ambil campak, bunuh ke apa ke, tak ada masalah punya. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan ketika Abdurrahman bin Auf, kan, datang atau hijrah ke Madinah sebelum pensyariatan tentang ayat Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Orang-orang Madinah ketika itu, termasuklah orang-orang Makkah Madinah juga, dia orang ada bini 9, 12, 18, kan? Tak ada masalah. Itu sebelum datang pensyariatan Islam.
Sebab itu di antara yang ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, bini dia kan tak mau ikut. Madinah ketika itu bukan nama dia Madinah, kan? Yasrib kan? Yasrib kan? Aha. Madinah ketika itu adalah satu tempat ataupun satu kawasan yang gersang. Nak tanam apa pun susah nak tumbuh. Kan? Dan ada satu kawasan di situ sangat panas. Sehingga Nabi berdoa supaya panas itu Allah alihkan daripada Madinah. Maka Allah terima doa Nabi, panas tersebut dipindahkan ke Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lupa nama tempat tu. Nah, asal panas itu, terik panas itu adalah di kota Madinah. Nabi doa, Allah pindahkan. Jadi di antara yang ditawarkan kepada Abdurrahman adalah perempuan. Dia kata, "Man, aku tahu hang tak bawa cara bahasa saya lah, bahasa kita. Mungkin ayat dalam hadis tu lain kan? Ataupun asar tu lain. Tapi bahasa kita lebih kurang, man, aku tahu hang tak bawa bini. Nih, tu yang rumah tu semua bini aku. Hang ambil je. Jangan yang itu sudah, sebab itu aku baru nikah dengan dia. Bini yang lah ni dia pun tak bagi kan, baru pakai lagi. Tapi yang lain-lain tu ambil je lah mana-mana hang nak. Macam tu. Sampai perempuan masa tu begitu rupa, tak ada nilai. Jadi akhirnya bila Raja Namrus tanya Ibrahim, tu siapa? Ibrahim jawab apa? Tu saudaraku. Nabi Ibrahim bukan menipu nah. Dia, kalau orang Melayu panggil apa? Tipu sunat ataupun strategi ataupun macam sandiwara lah. Sama juga ketika Namrus bertanya dan kuncu-kuncunya di dalam Al-Quran, mereka bertanya kepada Ibrahim, "A anta fa'alta bi alihatina hadza ya Ibrahim?" Nabi Ibrahim jawab, "Bal fa'ala kabiruhum." Nabi Ibrahim bukan berdusta nah. Bila mereka tuduh Ibrahim, siapa yang a anta fa'alta, bukan siapa. Dia orang tuduh Ibrahim, engkaukah yang melakukan ini semua? Ibrahim tak kata tidak, dan dia tak kata iya. Tapi Ibrahim kata bal fa'ala kabiruhum. Dia kata, cuba tanya tu, aku tengok kapak tu ada dekat tengkok Tuhan yang besar tu. Mungkin dia marah kot, dia pergi pederah habis katuk Tuhan-Tuhan kecil. Nampak? Nabi bukan berdosa nah? Ibrahim tak berdosa. Dua. Yang ketiga, pada asalnya Ibrahim turut serta untuk pergi berburu. Kan? Tapi di tengah perjalanan Allah ilhamkan kepada Ibrahim, dia kata inni sakimun. Dalam Al-Quran dirakam oleh Allah Ta'ala perkataan ayat dia, inni sakimun. Sorry lah, aku rasa tak sedap perut ni, dia kata. Kan? Jadi itu yang dia tak ikut berperang tu, berburu tu. Jadi tiga tu. Jadi bila terlepas daripada ujian bahawa bini Ibrahim kena rampas, lalu bini dia kata, "Abang, apa ni? Saya kan bini abang. Siapa kata saudara?" Nampak? Ibrahim kata, "Al-ikhwatu fid din." Bukan saudara adik-beradik maksudnya. Nabi kata, "Al-ikhwatu fid din." Kita saudara dalam seagama. Kalau aku kata hang bini aku, awal-awal dia ambil dah. Aku sayang kat hang, takkan aku nak bagi hang kat dia. Nampak? Lepas juga Ibrahim dalam ujian tersebut. Okey. Sampai pada peringkat yang paling kritikal ialah ketika Ibrahim dibakar oleh Namrus. Itu kira lah dah tu. Pun alhamdulillah Ibrahim terselamat daripada ujian tersebut. Maknanya, nah, untuk ubat hati kita ni, kalau kita demam, kita batuk, kita ada ujian, bukan kita tak mau terima ujian tersebut, tapi untuk meredakan hati kita bila kita dengar tazkirah, bila kita dengar kuliah,
Oh, rupa-rupanya ulama Al-Quran, hadis menasihatkan kita, membagi tahu kita bahawasanya ujian ini bukan aku seorang. Ujian ini kalau aku berat rasa, rupa-rupanya ada lagi orang lain menerima ujian yang agak besar. Okey, jadi bila kita fikir, rupa-rupanya Nabi Ibrahim alaihissalam lagilah banyak ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini kita dekat dengan para ulama, maka kita akan mendengar atau berkongsi daripada mereka cerita-cerita orang yang soleh, termasuklah di kalangan Nabi. Termasuk juga dalam hal ini adalah diam dan menjauhi orang-orang yang jahat, yang biasa melakukan kefasikan dan selalu bergelumang dalam kebatilan. Itu yang kadang-kadang ada orang bila dia stres. Kalau saya tak ingat tahun berapa ada viral dalam Facebook seorang Muslim ditangkap sedang berkaraoke, berseronok, tak tahulah mungkin ada unsur-unsur lain di sebuah kelab. Tuan-tuan, dia ni adalah orang yang ada jawatan lah. Ada orang yang ada jawatan. Bila pejabat agama tanya dia, yang patut malam tu orang pergi tarawih tak? Dia pergi karaoke. Dia berhibur dalam kelab. Bila pejabat agama tanya dia, tak apa dia jawab? Dia kata, dah siang, dia kata stres, tak boleh makan, lapar. Jadi dia kata, malamlah kita nak berseronok, dia kata, untuk menghibur hati kita. Nampak? Jadi bila orang yang dia kata dia stres dengan puasa berkawan pula dengan orang yang bukan orang yang soleh ni, dia berkawan dengan orang yang fasik, orang-orang yang bergelumang dengan kebatilan, benda-benda yang maksiat, itu jadinya. Patutnya kalau kita susah hati, Allah bagi tahu dah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kita patutnya kena banyak dekatkan diri kita dengan Allah, sebab dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, hati kita jadi tenang. Kemarinkah atau semalam ada satu berita, ada seorang meninggal dunia, tak tahu apa punca. Bila siasat punca kematian dia adalah dia ni kemurungan yang melampau. Tuan-tuan jaga. Orang yang diuji ni, orang yang banyak masalah ni, rupa-rupanya dengan kemurungan yang luar biasa. Itulah diantara mati itu tak mati. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Itu betul Al-Quran tu. Tapi rupa-rupanya bahawasanya ada juga punca kematian itu dengan sebab stres. Sebab itu saya mendapat nasihat daripada seorang yang pesakit COVID tahun lepas, waktu kemuncaknya. Tuan-tuan, kalau perasan waktu itu positif kuarantin tu dekat Kuala Kansar penuh. Kuala Kansar selama. Manakala yang ada step yang ada memerlukan pernafasan, Hospital Taiping masa tu. Jadi dia ni Simpang Pak Simanggul, dia positif, nak kena hantar kat Kuala. Saya tak ingat dia positif 2. Mak dia dengan dia. Puncanya sebab sepupu duduk di Ipoh nak balik Kedah, singgah rumah Sat. Ada tak? Singgah rumah Sat, tumpang kat rumah Sat. Singgah. Udah, dia positif. Mak dia pula sakit jantung. Dah dia positif. Jadi saya tak ingat sama ada dia dapat di Selamak ataupun mak dia dapat Kuala. Antara salah satulah, saya lupa. Akhirnya dia merayu kepada pihak KKM. Dia kata, mak saya ni dah berumur, tak ada orang nak mengasuh dia. Saya positif, dia positif. Boleh tak saya merayu, kami duduk di tempat yang sama? Duduklah dua-dua di Kuala. Duduk lebih kurang dalam 12 hari. Alhamdulillah lah, mak dia pun walaupun sakit jantung masa tu, masih duduk step yang ni lah, tak memerlukan alat pernafasan. Okey. Apa dia nasihat kepada saya? Ustaz, dia kata, ubat COVID yang paling mujarab ialah bersikap positif. Tuan-tuan, siapa yang sakit jantung, siapa yang ada gastrik contohnya, siapa yang ada gastrik,
Dia gastrik, tiba-tiba dia stres, tak semena-mena, angin akan banyak. Saya gastrik, saya tahulah, saya pengalaman gastrik dah 3-4 tahun dah. Kan? Gastrik ni kira pantang je. Saya dah 4 hari ni agak okey sikit. Semalam orang rumah buat gulai terung. Aku suka sangat terung ni. Makan gulai terung. Udah semalam petang dah rasa ini balik-balik angin ni. Orang gastrik ni tersilap makan berangin, jaga. Tak makan pun salah, makan banyak pun salah. Termasuklah tuan-tuan yang saya alami, betul rupa-rupanya sikap positif ini sangat baik dalam kehidupan. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok sahabat-sahabat kita, kalau tuan-tuan tengok dia lebih muda daripada usia dia. Tuan-tuan kalau tengok saya lebih tua daripada usia saya sebenar. Sebab itu orang tak tanya saya, "Ustaz dah pencen ke belum? Ustaz dah pencen ke belum?" Sebab dia tengok saya ni dah layak orang pencen dah. Saya kata lagi 5 tahun, saya kata lagi 6 tahun, saya kata, "Oh, saya ingatkan pencen dah," kata. Maknanya dia nampak aku ni dah tua. Siapa-siapa yang tengok dia lebih muda daripada usia sebenar, tengok umur dia 65. Tapi ingatkan dia macam dalam 50-an. Ya? Tuan-tuan tengok dia ada 2 sebab. Kalau boleh tambah 3 lah. Pertamanya dia rajin solat tahajud. Yang kedua dia adalah orang yang selalu ceria. Kan? Kalau kita jumpa, kita tak biasa tengok muka dia berserabut. Senyum dia semedang, bersikap. Kan? Yang ketiga dia sentiasa orang bersikap positif. Orang yang ada ciri-cirinya insya-Allah nampak muda aja. Nah, sebab itu bila kita terlalu takut, risau, terlalu banyak sifat negatif, dia boleh menyebabkan macam-macam boleh datang penyakit. Nah. Yang kedua ialah untuk menenteramkan hati kita dengan membaca Al-Quran, disertai mengkaji dan merenungkan maknanya. Nah, Quran ni dia ada 4 peringkat. Pertama, baca tak faham. Yang kedua, baca dan fahami maknanya. Yang ketiga ialah baca, faham makna dia, kemudian diamalkan. Kan? Yang keempat ialah baca, dia faham, dia amalkan, lepas tu dia ajarkan kepada orang lain. Itu 4 peringkat. Kita agak-agak duduk tang mana, terpulanglah. Tapi paling tidak ialah baca. Malah Nabi kata baca ni, man qara al-Quran wa yatata'ta falahu ajrani, atau kama qala Rasulullah. Nabi kata siapa baca Quran dalam keadaan wa yatata'ta ni macam kalau tuan-tuan perasan kalau naik motosikal semput, kan? Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Contoh Nabi kata falahu ajrani, 1 huruf 2 pahala. 1 huruf 2 pahala. Kita rasa-rasa orang masjid kalau baca lagu tu tak ada dah. Jadi maknanya Allah sediakan kepada kita bila 1 huruf 10 pahala. Yang ketiga, mengosongkan perut dengan cara mengambil sedikit sahaja dari yang halal. Kan? Sebab ada 2 benda yang halal Allah benci. Benda tu halal tapi Allah tak suka. Pertama adalah bercerai. Kan? Tak pasal-pasal dia cakap, "Bang, lah ni macam ni lah bang. Tengok macam kita ni, kita cuba tengok bercerai kita." Boleh. Tak ada bergaduh, tak ada mengikut syarat, bercerai macam tu je. Allah cukup marah. Kan? Tapi kalau ada masalah, tak ada masalah. Sebab itu dalam perceraian ni Allah sediakan 3. 1 hak masing-masing, 2 kongsi. Apa dia? Untuk lelaki dia ada hak talak. Itu hak dia sebagai suami. Yang kedua adalah khulu'. Itu adalah hak isteri. Dia panggil tebus talak. Kan? Dia tak tahan dah dengan bini dia ni apa semua. Lepas tu dengan suami dia, suami pun tak mau cerai dia, maka pergi mahkamah dipanggil khulu', tebus talak. Dia ada juga di zaman Nabi. Yang ketiga pasah. Kan? Jadi khulu', talak hak suami, khulu' hak isteri, pasah hak kedua-dua.
Fasakh ni suami boleh ke mahkamah, bawa ke mahkamah, isteri pun boleh bawa ke mahkamah. Kalau dah memang itulah jalan penyelesaian. Tapi kalau sahaja-sahaja, kata Nabi, dua perkara yang Allah marah, yang halal, pertama adalah cerai. Yang kedua, perut yang diisi kekenyangan. Terlalu kenyang. Sebab perut ni bila terlalu banyak isi, kelebihan dia detect kepada mata. Sebab itu bila kita makan, rasa mengantuk. Cuba tuan-tuan, kalau contoh pergi Kuala Lumpur, sampai dekat perhentian kat mana-mana, pergi makan. Tak lagi yang bawa kereta, perut kenyang. Kan? Hari pula saya paling takut bawa kereta pukul 11 tengah hari, dengan pukul 10 malam, dan juga pukul 4 pagi. 3 waktu ni saya cukup takut bawa kereta. Sebab itu tuan-tuan dengar banyak kemalangan. Waktu-waktu ini banyak kemalangan. Pasal masa ni mata kita terlalu mengantuk. Okey, jadi nasihat para ulama, kurangkan. Walaupun dia halal, kita kurangkan untuk memakan yang halal. Kerana sesungguhnya makan yang halal itu merupakan pokok ataupun asas kepada segalanya. Makanan yang halal akan menyinari hati, sehingga cerminan mata hati akan menjadi bersih dari karat mazmumah, sifat yang tercela yang menyebabkan hati menjadi keras. Baik, itu di antara rahasia untuk bangun pukul 4 solat tahajud malam, jangan makan. Kalau nak makan pun minum kopi ke, lepas tu roti bakar keping 2, tak apa. Tapi kalau tuan-tuan makan nasi minyak, nasi biryani, nasi tomato, makan pula lepas mengaji pukul 9.30 lepas kuliah, jawabnya lena, bangun-bangun bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis tinggal lingkup solat tahajud entah ke mana, zikir entah ke mana. Okey. Dalam sebuah hadis yang terakhir untuk pagi ini insya-Allah, dan dalam sebuah hadis yang marfu', yakni hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, 3 perkara akan menyebabkan hati menjadi keras, yaitu suka makan je. Siang makan, tengah hari makan, malam makan, kan? Habis kuliah makan, balik rumah lagi suruh bini lagi masak char kway teow, makan je. Yang kedua, suka tidur kan? Balik masjid tidur, sat lagi pukul 11 tidur, pukul 5 sehari tidur, balik masjid pukul 9.30 dah tidur. Dan yang ketiga adalah dan suka istirahat. Nak rehat je. Perkara ini adalah sangat-sangat menyebabkan hati seseorang akan menjadi keras. InsyaAllah tuan-tuan muslimin rahimakumullah, pertemuan akan datang kita akan sambung yang keempat dan juga yang kelima. Okey. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.